Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Haifa binti Maknum dan saya Nur Amirah binti Zulkifli. Pada hari ini, kami akan membincangkan tajuk impak penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kepada murid di sekolah dan menganalisis unsur yang berkaitan ciri-ciri komunikasi dengan mengaplikasikan aspek perbualan dalam telefon. Siapa yang telefon ni? Hello? Hello, Assalamualaikum Husna. Husna, apa khabar? Saya Amirah Zulkifli, kawan baik awak sewaktu sekolah rendah semasa kita berada di darjah 3 tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amirah Zulkifli? Amirah yang pernah jatuh tangga masa darjah 3 tu Saya ingat. Alhamdulillah, saya sihat sekarang. Amirah pula bagaimana? Sudah lama saya tidak mendengar khabar Amirah. Apa tujuan Amirah telefon saya? Dan bagaimana dapat nombor telefon saya? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Dan ya, lagi satu, saya lupa nak bagi tahu awak yang saya ambil nombor awak ni daripada rakan awak, Akila. Sebenarnya cerita dia, saya ada ingin perancangan untuk melawat Terengganu pada tahun 2020, tetapi disebabkan PKP melanda negara kita pada waktu itu, saya terpaksa membatalkan niat tersebut. Dan pada waktu itu juga kita belajar dalam talian, kan Husna? Begitu rupanya perancangan awak. Tak apa, mungkin rezeki buat masa sekarang tidak membelahi kita. Dan ya, betul kata awak, kita telah belajar secara dalam talian semasa PKP dan saya telah mempelajari pelbagai perkara pada waktu tersebut. Betul tu Husna, saya sangat setuju dengan awak kerana saya pun dapat mengaplikasikan penggunaan digital dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Banyak sungguh kan impak yang kita dapat melalui penggunaan digital tersebut? Iya, betul tu. Saya pun sangat setuju dengan awak Amirah. Terdapat pelbagai impak apabila kita menggunakan teknologi digital dalam pelaksanaan PDP bagi murid di sekolah. Dan bagi saya, antara impak yang kita dapat dalam PDP menggunakan teknologi digital adalah dapat meningkatkan lagi kualiti pengajaran. Hal ini kerana apabila kita menggunakan teknologi, kita dapat mempelbagaikan teknik pengajaran dan bukan fokus hanya kepada teknik pengkuliahan sahaja, di mana guru mengajar dan murid mendengar di telinga kanan lalu keluar di telinga kiri. Kita juga dapat mengetahui pelbagai teknologi yang ada di dunia ini dan kita bukanlah menjadi seperti orang yang tidak tahu ataupun yang ketinggalan zaman yang menggunakan cara lapuk untuk belajar dan mengajar di dalam kelas. Dan apabila kita menggunakan teknologi ini, kita boleh elakkan daripada menjadi bagai katak di bawah tempurung. Bagaimana pendapat awak Amirah? Ya, betul tu Husna. Bagi pendapat saya, kita, murid-murid maupun guru dapat mengaplikasikan pelbagai bentuk pembelajaran yang interaktif dan inovatif, di mana tidak kira sama ada murid ataupun guru-guru boleh membina pelbagai inovasi melalui jaringan internet, di mana kita boleh menggunakan Google Classroom, kita boleh menggunakan Google Drive, Google Form, YouTube ataupun Kahoot. Dan lagi satu Husna, saya telah membuat kajian bahawa melalui aplikasi Kahoot, di mana terdapat 86% murid yang mengatakan bahawa aplikasi Kahoot merupakan aplikasi yang interaktif dan inovatif. Selain daripada itu Husna, aplikasi YouTube juga dapat menjadikan murid melihat perkara yang realistik dan simulasi, dan di mana kita boleh melayari apa-apa sahaja yang kita mahu di dalam YouTube tersebut. Hal ini amat memudahkan mereka untuk mereka mencari maklumat berkaitan pembelajaran tersebut. Wah, betul juga apa yang awak katakan sebentar tadi Amirah. Memang benar, kita memerlukan internet untuk mengakses masuk ke suatu laman web. Dan kita juga memerlukan talian internet yang stabil supaya proses pendidikan kita berjalan dengan lancar.
Tambahan pula, apabila kita menggunakan teknologi dalam proses PDP ini, kita dapat meningkatkan lagi kemahiran dalam menggunakan teknologi-teknologi terkini. Hal ini demikian kerana sebagaimana yang kita tahu, dunia kita semakin lama semakin maju dan peralatan pun semakin moden. Jadi apabila kita menggunakan teknologi, kita dapat menggunakan peranti-peranti yang canggih tersebut dan murid juga dapat didedahkan dengan pelbagai peralatan serta bahan seperti LCD, projektor, software, hardware dan sejenisnya. Dan peralatan-peralatan tersebut pun mempunyai fungsi masing-masing yang dapat memudahkan lagi kita dalam belajar di dalam kelas. Maka dengan itu jelaslah bahawa apabila kita menggunakan teknologi semasa proses pengajaran dan pembelajaran, kita dapat menguasai teknologi-teknologi terkini dan kita pun dapat memahami pembelajaran kita dengan lebih mendalam. Adakah awak mempunyai pendapat yang lain? Ya, betul tu Husna. Saya sangat setuju dengan cadangan awak sebentar tadi. Selain daripada itu, ianya pembelajaran melalui teknologi dapat menarik minat murid dan keyakinan murid untuk memahami sesuatu pembelajaran, di mana apabila mereka di dalam kelas, mereka akan lebih malu. Mereka ada di antara mereka yang malu untuk mengajukan soalan kepada guru. Jadi dengan adanya teknologi ini, mereka akan dapat meluaskan lagi pengetahuan mereka dalam bidang teknologi. Di samping mereka dapat mempelbagaikan lagi cara pembelajaran mereka di dalam internet. Kerana jika kita lihat di dalam aplikasi internet, terdapat pelbagai aplikasi yang dapat mereka gunakan seperti aplikasi Kahoot. Apabila mereka tidak dapat menggunakan aplikasi Kahoot, mereka juga dapat memahami pembelajaran itu melalui YouTube. Apabila mereka tidak memahami pembelajaran tersebut melalui YouTube, mereka boleh menggunakan Kahoot dan boleh cuba untuk menjawab kuis-kuis yang tersedia di dalam Kahoot tersebut. Betul kan Husna? Ya, saya rasa ianya merupakan suatu cara yang lebih efisien dan menyeronokkan dalam pembelajaran. Betul, memang betul apa yang awak cakapkan. Dan untuk menarik perhatian murid supaya lebih berminat dengan apa yang guru mengajar ni bukanlah suatu perkara yang mudah. Dan menggunakan teknologi digital adalah salah satu teknik yang efisien supaya murid memberikan tumpuan yang penuh semasa guru mengajar. Selain itu, murid juga dapat meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam menggunakan platform elektronik supaya untuk kegunaan pada masa hadapan. Sebagaimana yang kita tahu, apabila kita menggunakan teknologi digital, ini dapat membantu kejanggihan murid-murid dalam penggunaan platform elektronik untuk pada masa hadapan itu. Dan seperti mana yang kita ketahui, platform yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran ini adalah seperti LCD dan juga Blackboard dan platform-platform elektronik yang lain. Dan kita juga ada menggunakan Google Classroom, Google Meet, Zoom seperti yang awak cakapkan sebentar tadi. Jadi dengan perkara inilah dapat menimbulkan lagi kemahiran pelajar dengan menggunakan pelbagai platform atau aplikasi yang ditetapkan oleh guru-guru yang guru-guru gunakan ketika mengajar. Jadi perkara ini secara tidak langsung dapat memberi kelebihan kepada murid-murid ataupun pelajar untuk mencari kerja pada masa hadapan, kerana kemungkinan tempat kerja yang kita cari itu akan menanyakan kita apakah kelebihan kita. Jadi kita boleh berkata bahawa kelebihan kita adalah menggunakan teknologi digital, dan bukanlah perkara yang senang untuk mencari seseorang yang mahir dalam teknologi digital ini. Jadi selain daripada mencari seorang yang mahir, apa kata kita menjadi seseorang yang mahir itu. Ya Husna, saya sangat setuju dengan cadangan awak, di mana kalau kita bukan siapa lagi kalau bukan kita yang penggeraknya. Jadi kita mestilah perlu menggerakkan dahulu untuk membina generasi-generasi yang mahir dalam penggunaan teknologi. Jadi isi saya yang seterusnya adalah ia amat membantu, penggunaan teknologi ini amat membantu dalam kalangan murid untuk melakukan perbincangan dalam pembelajaran. Contohnya seperti aplikasi Discord, di mana aplikasi Discord ini menyediakan pelbagai platform ataupun ianya mudah dipanggil sebagai Google Meet. Kita boleh
kita boleh berkomunikasi sesama mereka, sesama antara satu sama lain dan membincangkan pelbagai pembelajaran. Dan pada waktu PKP dahulu, saya sering menggunakan Discord, dan Discord ini tidak kira waktu. Kita boleh buka Discord ini pada waktu malam, pada waktu tengah malam, tidak kira sama ada pukul 3 pagi, Discord itu masih lagi dibuka dan masih lagi ada manusia di dalamnya dan kita boleh belajar bersama-sama. Dan selain daripada itu, kita juga boleh membina hubungan silaturahim di dalam Discord tersebut kerana kita boleh menukar idea ataupun menukar pendapat antara satu sama lain dalam sesuatu pembelajaran tersebut. Bukan itu sahaja, contoh yang lain adalah seperti di dalam Telegram. Kita boleh menghubungi dan berkomunikasi dalam pelbagai cikgu ataupun pelbagai pendidik di dalam itu. Kita boleh berkomunikasi, kita boleh saling bertukar-tukar soalan dan mengambil soalan-soalan contohnya seperti soalan latihan, soalan percubaan dan lain-lain lagi. Dan di sini amat terbukti bahawa penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini amat berkesan dalam kalangan pelajar. Benar apa yang awak katakan itu, Amirah. Saya juga merasakan bahawa jika kita belajar menggunakan teknologi digital, kita dapat menjimatkan masa murid-murid dalam mencari bahan pembelajaran. Hal ini kerana kita tidak perlulah pergi ke perpustakaan yang setengah sekolah ataupun tempat pendidikan. Jarak antara kelas ke perpustakaan melebihi 1 kilometer hingga 3 kilometer. Itu sangatlah membazirkan masa kita, dan seperti mana yang kita ketahui, masa itu adalah emas. Jadi kita perlulah menjimatkan masa kita. Kita tidak perlulah pergi ke perpustakaan kerana kita hanya perlu menggunakan capaian internet untuk mencari maklumat di dalam internet tersebut. Dan seperti mana yang kita ketahui, terdapat berbagai-bagai artikel ataupun jurnal jika kita hendak mencari di dalam internet itu. Kita tidak perlu hanya merujuk kepada buku secara fizikal saja. Kita juga dapat merujuk kepada buku secara dalam talian, dan kita dapat menggunakan laman web seperti Google Scholar ataupun Mendeley yang kita dapat mencari jurnal-jurnal untuk kita mencari maklumat di dalam untuk sebagai pembelajaran kita. Jadi jelaslah bahawa kita dapat menggunakan teknologi digital ini supaya kita dapat menjimatkan masa kita. Tambahan pula, saya rasa antara perkara yang paling penting apabila kita menggunakan teknologi digital, saya rasa bagi saya lah penting, dan kita sebagai perempuan pun mungkin merasakan bahawa perkara ini penting, iaitu apabila kita menggunakan teknologi, kita dapat menjimatkan wang kita. Hal ini demikian kerana bila kita menggunakan teknologi dan pembelajaran menggunakan talian, kita tidak perlulah menggunakan bahan pembelajaran yang bercetak seperti buku ataupun modul yang dapat membazirkan wang kita. Hal ini kerana buku zaman sekarang semakin lama semakin mahal. Jadi tidak semua orang mampu membelinya. Sememangnya ianya perkara yang bermanfaat, tapi jika orang itu tidak mampu, dia dapat mencari buku tersebut secara dalam talian. Dan kita juga dapat mengelakkan daripada alam sekitar yang tercemar, kerana apabila kita mengurangkan penggunaan buku, penggunaan kertas pun berkurang. Jadi pokok pun tidak dapat ditebang dengan banyak. Jadi saya rasa mungkin itu antara kesan positif lah bagi saya. Bagi awak, adakah menggunakan teknologi digital dalam proses pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran juga mempunyai kesan negatif, Amirah? Ya Husna, saya amat bersetuju dengan apa yang telah kita bincangkan sebentar tadi berkenaan tentang impak penggunaan teknologi PDP murid di sekolah. Dan saya rasa setiap yang pro mesti ada kontranya, setiap yang baik mesti ada buruknya, dan setiap yang positif mesti ada negatifnya. Jadi di sini saya rasa saya ingin kemukakan pula impak yang negatif kepada penggunaan teknologi PDP murid di sekolah. Jadi saya rasa antara kekurangannya adalah di mana murid tertekan akibat kurang bersedia dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran tersebut, kerana ada di antara di kalangan murid yang tidak mudah untuk mengadaptasikan diri mereka untuk belajar secara online dan secara dalam talian. Dan saya rasa
murid lebih bersedia apabila mereka belajar secara bersemuka kerana mereka dapat berkomunikasi antara dua hala bersama guru mereka sendiri dan mereka akan lebih mudah untuk mengajukan soalan. Dan bukan itu sahaja, kerana mereka merasakan bahawa penggunaan teknologi ini masih belum sesuai digunakan dalam kalangan mereka, kerana buat masa sekarang kita hanya berfikiran bahawa orang dewasa sahaja yang pandai dan yang mahir dalam menggunakan teknologi. Jadi bagi mereka ini ada sesetengah murid yang beranggapan bahawa mereka ini tidak lagi layak untuk menggunakan teknologi kerana ibu bapa mereka sering menasihati mereka agar tidak berlebih-lebihan dalam penggunaan teknologi. Dan bagi mereka, mereka sudah salah fikir, salah anggap terhadap penggunaan teknologi tersebut. Dan bukan itu sahaja Husna. Jika apa yang kita dapat tahu bahawa murid ini lebih suka akan kegiatan aktif dan mereka lebih suka banyak bergerak, mereka lebih aktif dan mereka ni akan lebih mudah masuk sesuatu pembelajaran jika mereka melakukan banyak pergerakan. Jadi apabila mereka hanya melakukan pembelajaran atas talian tanpa kegiatan aktiviti fizikal, mereka akan mudah merasakan bosan dan mudah hilang tumpuan dalam sesuatu pembelajaran. Jadi di sini apabila mereka menggunakan teknologi dalam pembelajaran, mereka akan lebih mudah ngantuk, mereka akan kurang fokus dan mereka lebih gemar untuk melakukan benda lain kerana mereka sudah hilang tumpuan, kerana mereka tidak melakukan pelbagai aktiviti fizikal. Contohnya seperti di sekolah, cikgu boleh memerhati kita dan cikgu boleh mengetahui apa yang kita buat di belakang mereka. Tetapi apabila kita menggunakan teknologi digital, cikgu itu sendiri tidak tahu apa yang murid buat di belakang mereka dan mereka boleh sahaja nyuruh apa yang mereka buat, dan ini amat mendatangkan impak negatif yang besar sama ada terhadap murid maupun terhadap cikgu. Betul tak apa yang awak katakan. Sememangnya ada sesetengah murid yang mudah hilang fokus dan juga tumpuan ketika menggunakan pembelajaran secara teknologi digital ini. Dan fakta juga ada mengatakan bahawa sesetengah pelajar perlu bergerak secara fizikal untuk memahami apa yang dipelajari, dan sesetengah pelajar hanya perlu berdiam diri sahaja supaya mereka lebih mudah untuk belajar. Dan bagi orang seperti saya, semestinya saya ini jenis seorang yang perlu bergerak secara fizikal kerana saya jenis yang mudah mengantuk dan juga mudah untuk hilang tumpuan. Maka saya rasa bahawa jika kita belajar secara fizikal ini, murid-murid akan hilang fokus dan akan mudah berasa bosan untuk belajar perkara tersebut. Dan sebagai contoh, kemungkinan kecil akan ada guru yang akan mengarah murid-muridnya hanya untuk melihat video sahaja sebagai pembelajaran pada hari tersebut. Jadi bagi pelajar yang berdiam diri sahaja, yang tidak boleh untuk berdiam diri sahaja, yang hanya perlu melihat video tersebut, mereka akan merasa mengantuk, mereka akan bosan dan mereka akan tidak faham apa yang dikatakan dalam video tersebut. Jadi jelaslah di sini bahawa kita juga perlu mengelakkan daripada perkara ini berlaku hanya disebabkan oleh menggunakan teknologi digital. Tambahan pula, jika kita menggunakan teknologi digital ini, pelajar tidak akan dapat mengikut rentak-rentak pembelajaran yang diberikan oleh guru. Mungkin pelajar juga akan sukar untuk memahami pembelajaran tersebut kerana kurangnya penerangan daripada guru-guru tersebut. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, bahawa apabila guru hanya memberikan video daripada YouTube ataupun platform-platform yang lain, pelajar akan sukar memahami kerana kemungkinan video tersebut tidak menerangkan dengan lebih lanjut ataupun dengan lebih jelas. Jadi semestinya penerangan cikgu ini sangatlah bermakna untuk supaya pelajar itu faham apa yang dikatakan, apa yang dipelajari terhadap tentang subjek tersebut. Seterusnya Husna, ada lagi satu isu di mana guru tersebut telah bertungkus lumus menyiapkan pelbagai bahan pembelajaran yang menarik serta efektif namun tidak mempunyai penglibatan yang aktif terhadap murid. Jadi di sini apabila tidak mempunyai penglibatan yang aktif terhadap murid, objektif pembelajaran bagi sesi
PDP tersebut tidak dapat dicapai. Hal ini telah menunjukkan bahawa impak negatif terhadap penggunaan teknologi. Seperti apa yang saya cakap sebentar tadi, bahawa murid tidak mempunyai penglibatan yang aktif. Murid tidak mempunyai penglibatan yang aktif kerana mereka tidak mempunyai sebarang aktiviti fizikal. Apabila mereka tidak mempunyai sebarang aktiviti fizikal, mereka menjadi cepat mudah bosan dan mereka susah untuk menumpukan perhatian yang sepenuhnya terhadap guru tersebut. Jadi apabila guru tersebut, tidak kira guru itu menggunakan aplikasi Kahoot ataupun YouTube maupun Telegram maupun Google Meet, mereka akan lebih mudah macam cikgu ini hanya mempunyai cari itu sahaja. Dan seperti yang kita tahu, penggunaan internet sememangnya menyeronokkan dan terdapat variasi di dalam aplikasi tersebut. Tetapi apabila kita mudah bosan, kita tidak mempunyai pelbagai aktiviti, mereka juga akan tidak menumpukan perhatiannya sepenuhnya terhadap pembelajaran tersebut. Dan itu sangat memberi impak yang bagi saya buruk kepada murid maupun kepada cikgu itu sendiri, di mana bagi murid, mereka tidak mahu menumpukan perhatian sepenuhnya kepada cikgu tersebut. Tetapi bagi guru pula, mereka tidak dapat mencapai objektif bagi sesi pembelajaran dan pengajaran tersebut dalam penggunaan teknologi. Iya, betul Mira. Disebabkan itu, mungkin kita beranggapan bahawa teknologi digital ini dapat mengeratkanlah silaturahim antara murid dengan murid ni ataupun murid dengan guru. Tetapi teknologi digital ini juga dapat memberikan impak sebaliknya, iaitu lebih sukar bagi pelajar ataupun murid untuk bergaul dan dapat menghambatkan komunikasi antara murid dengan murid ataupun murid dengan cikgu. Hal ini demikian kerana sebagai contoh, apabila para pendidik mengarah atau menyuruh murid untuk melakukan pembentangan secara berseorangan, iaitu kerja individu dengan membuat pembentangan menggunakan PowerPoint ataupun Canva ataupun Google Doc. Jadi murid-murid akan sibuk dan akan hanya memberi tumpuan kepada kerja masing-masing kerana disebabkan oleh kerja yang telah diberikan oleh cikgu. Jadi jelaslah di sini bahawa ianya juga dapat memperenggankan lagi ataupun menjauhkan lagi hubungan antara murid dengan murid ataupun murid dengan cikgu. Murid-murid juga bukan hanya akan menyebabkan hilang fokus, hilang tumpuan, renggannya hubungan. Murid juga akan mudah terganggu apabila kita menggunakan teknologi digital ini di dalam kelas. Hal ini demikian kerana jika kita menggunakan telefon pintar ataupun laptop ketika berada di dalam kelas, kemungkinan untuk terganggu tu amatlah besar dan amatlah mudah untuk murid-murid dapat. Hal ini demikian kerana apabila kita melakukan sesuatu kerja menggunakan laptop ataupun telefon pintar itu, mungkin akan maksudnya notifikasi WhatsApp daripada kawan-kawan kita yang lain ataupun notifikasi Telegram dan juga lain-lain, dan murid-murid akan merasa terganggu dan akan lebih berminat untuk membaca apa yang tertulis di notifikasi tersebut, dan ini akan menyebabkan murid membuat tidak endah sahaja terhadap pembelajaran yang mereka sedang belajar pada waktu tersebut. Ya, tepat sekali Husna. Begitu juga dengan saya. Apabila keluar notifikasi daripada WhatsApp ataupun Telegram ataupun Instagram semasa pembelajaran atas talian, saya mudah hilang fokus dan ingin melihat notifikasi tersebut, lalu hilang tumpuan terus dan tidak menumpukan sebarang tumpuan semasa pembelajaran. Dan lagi satu Husna, tidak semua murid berlatar belakangkan keluarga yang mudah, yang senang. Jadi mereka ini tidak semua murid mempunyai kemudahan yang mudah dalam pembelajaran seperti laptop ataupun telefon pintar dan lain-lain lagi. Dan ada lagi satu kajian bahawa UNICEF mendapati bahawa 9/10 kanak-kanak menggunakan telefon pintar dalam pembelajaran, dan 8/10 kanak-kanak tidak mempunyai sebarang laptop untuk mengadakan sebarang pembelajaran atas talian. Kerana bagi saya, kita lebih mudah belajar apabila kita mempunyai laptop, kerana laptop mempunyai tatapan skrin yang sedikit besar berbanding daripada telefon pintar.
Mira, dan saya rasa akhir sekali murid juga mempunyai masalah teknikal, isu-isu teknikal, terutamanya masalah internet. Tidak semua internet ini kuat dan pantas, dan sumber utama untuk mengakses sesuatu laman web adalah mempunyai internet yang pantas, stabil dan juga cepat. Jadi kemungkinan terdapat pelbagai masalah yang dihadapi oleh murid-murid yang menyebabkan berlakunya kesan-kesan negatif terhadap mereka. Secara ringkasnya di sini, saya dapat katakan bahawa apa yang telah kita perbualkan sepanjang kita berbual di dalam telefon ini, saya dapat mengaplikasikan ataupun memahami bahawa terdapat kesan negatif dan juga kesan positif jika kita melakukan pelaksanaan pengajaran dan juga pembelajaran dengan menggunakan teknologi digital kepada murid di sekolah. Jadi Amira, sekarang ni sudah mahu dekat waktu azan asar. Jadi mungkin setakat ini sahaja dah saya berbual dengan awak, dan saya sangat berharap supaya kita dapat bersemuka pada bila-bila masa sahaja jika kita mempunyai rezeki. Dan mungkin itu sahaja. Bye-bye Amira. Assalamualaikum. Lah Husna, sekarang azan pun sedang berkumandang di tempat saya. Jadi saya rasa setakat itu sahajalah perbincangan kita pada hari ini. Jadi saya harap selepas ini kita dapat jumpa bersemuka. Bye-bye Husna. Waalaikumsalam. Baiklah, sebentar tadi kami telah membincangkan perbualan dalam telefon dengan menggunakan tajuk impak penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kepada murid di sekolah. Jadi sekarang kami akan menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam aspek komunikasi melalui perbualan telefon yang telah kami aplikasikan sebentar tadi. Yang pertama adalah kesefahaman. Ciri-ciri komunikasi berkesan adalah apabila seseorang penerima itu memahami apa yang dikatakan oleh pengirim tersebut. Sebagai contoh, pengirim itu mengatakan apakah maksud kerusi. Jadi penerima itu perlulah menjawab kerusi itu adalah ini. Dan jika penerima itu tidak memahami, kemungkinan dia akan menjawab dengan yang lain. Sebagai contoh, dia akan menjawab meja adalah ini. Ini bermaksud komunikasi di situ adalah tidak berkesan, dan salah antara penerima dan juga pengirim itu yang tidak memahami apa yang dikatakan masing-masing. Jadi untuk menjadikan komunikasi itu berkesan, kita perlulah memahami komunikasi tersebut. Selepas itu adalah dalam aspek perhubungan, iaitu apabila kita bercakap, apabila kita berkomunikasi antara satu sama lain, kita akan mengetahui perhubungan antara satu sama lain, di mana apabila kita mengemukakan sebarang isi-isi, jadi penutur dan kepada penutur dan yang mendengar akan saling berkomunikasi dan mereka akan saling berhubung, di mana apa yang mereka bercakap tu saling bertaut dan saling berhubung antara satu sama lain, dan mereka akan lebih mudah untuk menjalinkan sebarang perhubungan apabila mereka memahami antara satu sama lain. Yang ketiga adalah mimik muka ataupun cara mimik gaya yang terdapat ketika berkomunikasi. Apabila kita menggunakan mimik muka dan gaya-gaya tersebut, maka sesungguhnya memang akan berkesanlah komunikasi tersebut. Kerana sebagai contoh, kita ingin mengatakan sesuatu yang mengejutkan, tidak mungkin kita akan membuat mimik muka yang sedih. Sebagai contoh, wah, sepatutnya begitu, tetapi kita melakukan dengan wah, itu menunjukkan bahawa komunikasi tersebut tidak berkesan, dan mungkin antara penerima itu akan salah faham terhadap apa yang dimimik mukakan atau digayakan oleh pengirim tersebut. Jadi maka dengan itu kita memerlukan menunjuk mimik muka ataupun gaya muka dan gaya tangan yang lain-lain yang berkesan supaya komunikasi tersebut dapat difahami oleh kedua-dua pihak. Seterusnya adalah dalam aspek keseronokan, di mana apabila kita ingin bercakap, pastinya kita ingin menimbulkan suasana yang seronok. Kerana apabila kita tidak menimbulkan sebarang suasana yang seronok, maka kita akan saling cepat bosan atas
komunikasi tersebut. Jadi dalam aspek perbualan yang kami bentangkan sebentar tadi, kami telah menimbulkan rasa keseronokan di mana kami saling meluahkan dan bertukar-tukar pendapat dan menceritakan apa pengalaman yang telah kami rasai, dan itu adalah suasana keseronokan yang telah kami timbulkan dalam komunikasi tersebut. Baik. Dan yang terakhir sekali adalah menjaga kepercayaan. Hari ini bermaksud adalah bercakap perkara yang benar sahaja dan bukan perkara yang dibuat-buat, bukan perkara yang menyalahi fakta atau bukan perkara yang tipu. Ini supaya untuk menjaga keberkesanan komunikasi tersebut, supaya tidak adanya kesalahfahaman antara pihak ini dan juga antara pihak ini. Sebagai contoh, pengirim mengatakan maklumat yang salah ataupun idea yang salah kepada penerima. Ini akan menjadikan komunikasi tersebut tidak berkesan kerana berlakunya kesalahfahaman tersebut jika penerima itu tidak mengetahui maklumat tersebut, dan jika dia percaya bulat-bulat apa yang dikirim oleh pengirim tersebut, ini akan membuatkan kefahamannya salah di salah satu sisi. Jadi maka dengan itu kita perlulah mengadakan kepercayaan supaya komunikasi tersebut lebih berkesan dan akan menjadikan komunikasi tersebut lebih berkesan dan akan menjadikan kedua-dua pihak itu seorang yang boleh dipercayai. Jadi sekian itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.